Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi tajuk ruang, masa dan sukatan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 265. Kita akan sama-sama menjawab soalan 18 hingga 22. Soalan 18, gambar rajah menunjukkan gabungan segi empat dan segitiga bersudut tegak. Jadi ayat penyata di sini dinyatakan ada dua bentuk, iaitu gabungan pertama segi empat sama dan yang kedua segitiga bersudut tegak. Okay, soalan ditanya, hitung luas dalam cm persegi gambar rajah di atas. Jadi kata kunci di sini ialah kita nak kira luas. Okay, luas apa? Luas gabungan dua bentuk ni, segi empat dan segi tiga. Okey, maka langkah pertama yang kita akan buat, kita akan labelkan sebagai A dan juga B. Okay, jadi kita akan kira luas A, kemudian kita akan kira pula luas B, kemudian kita akan gabungkan, kita tambahkan. Okey, jadi langkah pertama kita tulis dulu luas. Okey, kita tulis luas A. Okey, sekejap. Okay, kita akan tulis luas A bersamaan okey, kita masukkan rumus dia dahulu atau formula dia dahulu, iaitu luas segi empat, formula dia ialah panjang kita akan darab dengan lebar. Okey, itu formula untuk mengira luas. Jadi kita lihat luas segi empat, jadi kita lihat A itu panjang ni yang berada di bawah, manakala yang di tepi itu ialah lebar. Okay, jadi kalau sini tak ada, kita tengok sebelah sini, ini juga lebar. Jadi kita masukkan ukurannya pula, iaitu panjang itu ialah sisi yang berada di bawah, oleh kerana ini segi empat sama, ciri-cirinya setiap sisinya sama-sama panjang. Jadi panjangnya 4 cm, kita tulis 4 cm. Manakala lebar dia juga 4 cm. Okay, sekarang barulah kita darab. 4 darab 4, kita dapat 16. Jadi kita tulis ni 16 cm persegi. Okay, itulah dia cara-cara mengira luas A, iaitu segi 4 sama. Sekarang kita akan kira pula luas segitiga. Jadi segitiga bersudut tegak, cara-cara dia luas, nak kira luas dia ialah luas B bersamaan, okey, kita masukkan formula dia iaitu 1/2, okey, cikgu tulis 1 dulu 1/2 darab, kemudian panjang darab lebar. Okey, itu formula dia. Okey, cuma cikgu tak masukkan perkataan nombor 2 kat situ Sekejap. Jadi sebenarnya 1/2, so kita kena buat garis kat sini. Kemudian kita letak 2. Okey. Sekarang kita akan masukkan kepada rumusnya yang sebenar ataupun ukuran yang sebenar. Kita tulis 1/2 ni kita salin semula. Okey, panjang ialah sisi yang berada di bawah juga. Jadi ini panjang untuk segitiga. Jadi kita tulis 3 cm. Manakala lebar, kita jangan keliru. Ini yang di tepi ini kita tak panggil lebar. Ini kita panggil, sekolah menengah kita belajar, nama dia hypotenuse, sisi yang terpanjang. Jadi yang lebar di tepi ini, iaitu sama seperti tadi 4 cm. Okey, sekarang kita akan selesaikan. Okey, ada beberapa cara. Cara pertama kita boleh pemudahkan. 2 ni kita boleh pemudah sama ada 3 atau 4 kita pilih. Okey, jadi cikgu cadangkan 2 dengan 4 ni kita mudahkan. Dia ada sifar 2 di situ. Jadi 2 itu ialah 2 kali 1. 4 ini ialah 2 kali 2. Cikgu gunakan sifar 2 Okey, dan seterusnya barulah kita darabkan 1 darab 3, jawapannya 3. Kemudian 3 itu darab 2, kita dapat 6. Okey, maka kita dapatlah luas segitiga ini ialah 6 cm persegi. Okey,
Okey, sekarang apa yang kita akan buat? Kita akan kira jumlah keseluruhan ataupun jumlah luas. Jadi kita tulis ni jumlah luas bersamaan, iaitu kita ambil luas A, kita akan tambah luas B. Okey, maksudnya kita akan gabungkan lah. Okay, jadi berapa luas A? Luas A tadi kita dapat 16 cm persegi. Jadi kita tulis ni 16, cikgu rapatkan sikit Okey, tambah, okey, luas B ialah 6 cm persegi. Okey, sekarang kita akan tambahkan 16 tambah 6, kita boleh saja buat bentuk lazim. Kalau boleh jawab spontan pun boleh, tak apa. So 16 tambah 6, 6 tambah 6, 12, kemudian 2 kat sini. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 22 cm persegi. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan 18. Maka jawapan untuk soalan 18 ialah D. 22 cm persegi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 19. Jadi dia tulis ni 2/1/4 jam bersamaan berapa minit. Okey, semua jawapan ni minit, maksudnya dia nak perlu penukaran unit jam ke minit. Okey, jadi dia tanya berapa minit. Okey, jadi langkah yang pertama kita boleh buat, kita akan lihat perkaitan antara jam dengan minit, penukaran unitnya berapa nilai dia. Jadi kita tulis 1 jam bersamaan berapa minit. Tulis. Okey. Okey, kita tulis 1 jam bersamaan 60 minit. Okey. Okey, itu perkaitan dia ataupun fakta asas dia. Jadi apa yang kita faham tentang ayat ini? Okey, kita akan kaitkan iaitu jam nak tukarkan kepada minit, kita perlu darab dengan ataupun gandakan dengan 60. Maksudnya darab 60. Setiap nombor bulat, setiap pecahan atau setiap nombor perpuluhan kita akan darab dengan 60. Jadi untuk nombor 19 ini dipanggil pecahan walaupun dia nombor bercampur ni. Jadi kita akan buat 2/1/4, kita akan darabkan dengan 60. Okey, seterusnya bila nak darab nombor bercampur ni dengan nombor bulat ni, konsep daripada juga ni kita panggil. Jadi kita kena jadikan dia pecahan tak wajar. Cara dia, 4 ni kita darabkan dengan 2, 4 darab 2 dapat 8. Jadi 8 ni tambah 1. Jadi kita dapat nombor dia atau pecahan dia ialah 9. Okey, kita tulis ni 9/4, kita akan darab 60. Okay, sekarang kita akan permudahkan dulu. Memang kita boleh darab 9 darab 60, tapi sebelum tu baik kita mudahkan 4 dengan 60, tapi tengok 6 saja sudah cukup. Jadi 4 dengan 6 ini ada dalam sifar 2, iaitu 2 kali 2, manakala 6 ini ialah 2 kali 3. Okay, sekarang sifar ni kita salin balik dan kita potong. Okay, kita lihat 2 dengan 30 juga boleh dipermudahkan. Okay, masih lagi sifar 2, iaitu 2 ni 2 kali 1, 30 ni 2 kali 15. Okay, bila dah tinggal 1/1 macam ni, jadi kita boleh kembangkan dengan mendarab. Baru kita darab, iaitu 9 darab 15. Berbeza dengan tadi 9 darab 60. Sekarang kita dah pemudahkan sebab kita dapat 9 darab 15. Jadi kita boleh buat bentuk lazim, kita ambil nombor 2 digit, darab dengan yang 1 digit. Jadi 9 darab 15. Okey. 15 darab 9 lah jadinya. Sekarang kita akan darabkan. Jadi 5 kali 9 ialah 45. 1 kali 9, 9 tambah 4, 13. Okay, kita dapat 135. Jadi inilah dia jawapannya, iaitu 135 minit. Okay, ini cara cikgu lah. Ya, ada macam-macam cara. Kita cerakin pun boleh. Ada orang hafal 1/4 pun boleh. 1/4 jam ni 15 minit. Ada cara yang mudah, ada cara yang susah sikit.
Jadi konsep dia tetap sama, kita darab 60 untuk menukar kepada minit. Maka jawapan yang terakhir ialah 135 minit, iaitu bola. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 20, yang mana antara yang berikut pernyataan yang mana benar. Jadi kata kunci di sini yang mana benar. Soalan pilihannya ada A, B, C, D. Kita tak tahu mana satu benar. Kita tak ada pilihan, kita perlu buat satu persatu. Okey, kita lihat 1/2 abad bersama 5 tahun. Betul atau tidak? Kita kena lihat kepada konsep asal dia dulu, iaitu pernyataan asal dia, perkaitan asal antara abad dengan tahun. Jadi kita akan tulis 1 abad bersamaan 100 tahun. Okey, kalau 1 abad itu 100 tahun. Kalau setengah abad, ada orang boleh agak dah setengah daripada 100. Jawapan dia 50. Itu kalau siapa yang faham cepatlah. Jadi konsep dia apa dia? Konsep dia abad nak ke tahun, kita kena buat apa? Kita kena darab. Darab berapa? Darab 100. Okey, ini berkaitan dengan konsep ni. Jadi kalau dia pecahan kena darab 100. Jadi kita buat 1/2 darab 100. Sekarang kita pemudahkan 2 dengan 10, 2 kali 1, dan 10 ini 2 kali 5. Kemudian ini potong jadi 50. Jadi 1 darab 50, kita dapat jawapannya ialah 50. Ini bermakna 1/2 abad ini ialah 50 tahun. Tapi yang dinyatakan di jawapan ini ialah 5 tahun, maka kita tak terima jawapan ini. Okey, kita teruskan dengan seterusnya, 1/5 abad berapa tahun pula. Okey, nasib baik dia semua ada kaitan, jadi kita boleh gunakan konsep yang sama. Setiap abad ini dia tukar pada tahun, jadi kita akan darabkan semua pecahan ini kepada 100. Kita lihat kepada B tu, pilihan jawapan B, kita akan ambil 1/5. Kita akan darabkan dengan 100. Cikgu rasa cikgu nak pakai warna lain untuk nampak beza dia. So kita buat 1/5 darab 100. Sama juga kita pemudahkan dulu, 5 kali 1 sifar 5, 5 kali 2 10 kan. Kemudian tambah sifar sini potong. Jadi 1 darab 20 kita dapat 20. Jadi jawapan di sini ialah 20 tahun. Adakah sama? Tak sama ni 25. Jadi ini salah juga. Ini pun salah. Sekarang kita pergi kepada seterusnya, pecahan seterusnya 1/4. Jadi 1/4 kita akan darab 100. Seterusnya kita pemudahkan. 4 dengan 100 ni sifar 4, 4 kali 1, 100 ni ialah 25. 25 kali 4 dapat 100. Sekarang kita darabkan 1 dengan 25, kita dapat 25 juga. Jadi jawapan ni adalah 25 tahun. Masih lagi tak benar, jadi kita ambil yang terakhir pula, 1/10. So kita tulis ni 1/10 darab 100 juga. Sekarang kita pemudahkan, potong saja sifar macam ni, dan 1 darab 10 kita dapat 10. Jadi kita dapat sini 10 tahun. Adakah sama? Ya, sama. Maka inilah dia jawapan yang benar, iaitu D. Jadi jawapan untuk soalan 10 ialah D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 21. Kita akan jawab soalan 21 ini berdasarkan jadual di bawah ni, iaitu tempoh Zaliha menjawab soalan peperiksaan. Jadi ada bahagian A dan B. Bahagian A tempohnya ialah 1.2 jam, manakala bahagian B ialah 0.7 jam. Jadi kata kunci di sini ialah A dan B ni, itu penting. Jadi dinyatakan tempohnya A dan B. Seterusnya ditanya hitung beza. Beza itu kalau operasi dalam operasi
dia merujuk kepada operasi tolak, konsepnya tolak. Jadi hitung beza tempoh yang diambil dalam minit untuk menjawab soalan bahagian A dan B. Jadi kata kuncinya ialah beza dalam minit. Okey, jadi konsepnya ialah tolak. Okay, kita tulis dulu soalan ni ialah kita tulis ayat matematik. Kalau beza tolak kita ambil yang besar tolak kecil lah. Okay, jadi 1.2 jam kita akan tolak 0.7 jam. Jadi kita nak jawab dalam minit. Okey, kat sini ada penukaran unit, iaitu jawapan terakhir ialah dalam minit. Okay, jadi cikgu cadangkan oleh kerana soalan ini memanglah dua-dua dalam jam, jadi kita buat operasi tolak dahulu. Kemudian baru kita tukarkan kepada minit. Okay, operasi tolak dia ialah 1.2 jam. Kita akan tolak 0.7 jam. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 2 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 12, 1 tinggal sifar. 12 tolak 7, 5, kemudian titik dan sifar tolak sifar, sifar. Jadi inilah dia jawapannya iaitu 0.5 jam. Namun demikian macam cikgu cakap tadi, jawapan semua nak dalam minit kan, kehendak soalan pun dalam minit. Jadi kita kena lihat perkaitan antara jam dengan minit, iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. Okey. 60 minit itu perkaitan dia, tapi kalau sifar 0.5 jam berapa minit? Okey, daripada ayat ni apa yang kita faham? Setiap jam nak ditukar kepada minit, kita perlu mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 60. Okey. So dia gandakan 60. Kalau dia nombor bulat 1 ke 2 ke dia darab 60. Kalau soalan ini perpuluhan pun sama kena darab 60, iaitu sifar 0.5 kita akan darab 60. Okay, jadi untuk mendarab nombor perpuluhan, cikgu cadangkan ditukar ni dia jadi nombor bulat dulu. Dia jadi 5, kita darab 60. Okay, itu lebih mudah. Dan 5 darab 60 pun bukan yang yang terbaik, yang paling mudah ialah 5 kita darab 6 saja dulu. Cuba kita buat 5 darab 6, jawapan dia ialah 30, kemudian kita tambah sifar tadi sebab 5 kali 60 kan. Kita tulis. Jadi ini jawapan dia iaitu 300. Tapi perlu diingat 300 tu titik perpuluhan dia ada kat sini kan, kita dah pindah. Jadi kita kena pulangkan titik perpuluhan dia kembali ke tempat asal, ke kiri semula. Berapa kali? 1 kali. Okey. Maka kita dapatlah jawapan yang terakhir iaitu 30 perpuluhan sifar. 30 perpuluhan sifar itu bersamaan 30 minit. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan 21 30 minit. Maka jawapannya ialah bola atau B. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 22. Isi padu air di dalam baldi yang ditunjukkan adalah sama dengan jumlah isi padu air di dalam 20 biji gelas yang sama saiz. Okey, ni gambar rajah. Baldi ni ada 4.5 liter. Kemudian bersamaan ini boleh isi padu ni bersamaan dengan 20 biji gelas. Okey, boleh dituang ke 20 biji gelas. Jadi sebab itulah ditanya hitung isi padu air dalam sebiji gelas. Okey, perkataan sama saiz itu merujuk kepada operasi kita, iaitu operasi yang kita akan buat operasi bahagi. Perkataan sama banyak, sama saiz, sama besar, itu semua merujuk kepada operasi bahagi. Jadi apa yang kita akan buat? Kita buat ayat matematiknya dahulu, iaitu 4/5 liter kita akan bahagi 20. Okay, cuma persoalan di sini kita lihat pilihan jawapan yang ada ialah ml. Jadi ditanya berapa
ml. Okey, jadi untuk soalan ini cikgu cadangkan kita tukarkan liter ini kepada berapa ml. Nanti baru mudah untuk kita bahagi 20. Maka perkaitannya apa dia? Perkaitannya ialah 1 liter bersamaan 1000 ml. Oleh yang demikian, liter nak ke ml kita akan darab 1000. Jadi kita tulis ni liter, sorry. Okey. Kita tulis ni padam. Okay, kita tulis liter nak ke ml kita akan darab 1000. Kalau dia nombor pecahan atau puluhan atau nombor bercampur pun sama darab dengan 1000. Jadi apa kita buat sekarang? Kita akan tukarkan 4/5 kita tukar pada mililiter dengan kita mendarab dengan 1000. Okay, seperti biasa, ini nombor bercampur. Kita jadikan dia pecahan tak wajar dengan kita darabkan 4 darab 5 kita dapat 20. 20 tambah 4 kita dapat 24. Jadi 24/5 kita akan darab 1000. Okay, sekarang kita pemudahkan dulu 5. Kita tengok 5 dengan 10 saja. Sifar 5 kali 1 dan 10 tu ialah 5 kali 2. Okay, sekarang ada 2 sifar ni kita boleh salin semula dan potong. Okay, sekarang barulah kita darabkan 24 dengan 200. Okay, untuk kita dapatkan dalam ml. Okay, jadi kita buat 24 cuma darab 2 sahaja. Okay, buat 24 darab 2. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4. Okay, ada 2 sifar kita tak masukkan, so masukkan. Okay, inilah dia dalam ml. 4/5 liter ialah 4800 ml. Jadi inilah dia, kita dah tukar jadi 4800 ml. Kita akan bahagi 20. Okay, ini kita buat bentuk lazim. Kat sini 4800 bahagi 20. Okay, kalau ada sifar dua-dua kita boleh mudahkan, kita boleh potong macam ni. Berpasangan. Dia macam pecahan 4800 per 20. Jadi kita boleh mudah macam tu. Okay, so cikgu tunjuk cara bahagilah. Dia cara pecahan pun boleh. Okay, sekarang sifar 2. 2 ni berapa kali 2 dapat 4. 2 kali 2. Kemudian 4. Tolak dan sifar. Kita turunkan 8. Berapa kali 2? 8. 4. Jadi tulis 8. Tolak dan sifar. Jadi sifar ni tak ada nilai belakang. Kita masukkan saja. Kalau kita turunkan pun dia jadi sifar juga macam ni. Okey, jadi inilah dia isi padu untuk sebiji gelas, iaitu 240 ml. Maka jawapannya ialah C. Baiklah, dengan itu tamatlah sudah soalan latihan uji diri kita pada ini untuk tajuk ruang, masa dan sukatan bagi muka surat 265. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.